Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan baca dari sambungan cerita semalam, itulah dari surah Al-A'raf, bermula dari ayat yang ke-38. Surah Al-A'raf dalam juzuk yang ke-8. Muka surat hari ini 155. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ni ayat ni kira-kira antara ayat yang penting, ayat yang topik sangat penting lah, sangat utama. Di mana dalam ayat yang kita baca hari ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ahli neraka sesama mereka berbantah-bantah antara satu sama lain. Bagaimana mereka ni berbantah-bantah antara satu sama lain. Jadi al-kisahnya semalam kita baca ayat, orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Yang ni ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham. Sampai hari ni orang Islam pun ada lagi yang tak faham tentang hakikat beriman kepada Allah. Semalam saya tengok satu video dekat TikTok. Video tu di Facebook, tapi daripada TikTok. Di TikTok kan.
Ilih bahasa Haji Isni. Video tengok di Facebook asal daripada TikTok. Video yang di TikTok kan. Dalam video tu ada seorang orang perempuan. Pemudi. Nak kata remaja, tak remaja. Nak kata tua, tak tua. Dia kira ni orang yang pemudi. 20 mungkin budak baru habis universiti lah. Lebih kurang lagu tu. Dia kata dalam video tu, kita ni kenapa nak paksa orang masuk agama kita? Kenapa orang duk ajak orang masuk agama, duk paksa orang non-Muslim masuk agama Islam tu? Duk kata seolah-olah agama dia je betul. Agama dia je betul. Apa perasaan kita nanti kalau ada orang paksa kita masuk Kristian? Kalau ada orang paksa kita masuk Judaism, dia kata. Bukankah Allah Ta'ala kata lakum dinukum waliyadin? Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi biarlah dia agama dia jangan dia paksa-paksa orang masuk agama kita. Dan jangan rasa kita lah hak paling betul sekali. Ayat kita lah hak paling betul sekali. Jangan rasa gitu. Ini ni nama dia kefahaman liberal. Kefahaman liberal ni ialah satu keadaan kita tak boleh kata kita betul. Kita kena kata semua orang betul. Semua orang ada hak masing-masing. Ini kefahaman yang ada di kalangan anak-anak muda. Mereka tak faham tentang agama mereka sendiri. Pertama, agama ni bukan kumpulan parti politik. Agama ni bukan races. Bukan bangsa. Agama ni bukan satu kelompok manusia dengan kepercayaan masing-masing. Agama ni ada kaitan dengan bagaimana kita tunduk kepada pencipta kita. Kita mengakui dia yang mencipta kita dan kita tunduk mengabdikan diri kepadanya. Itulah dia agama. Jadi dalam mencari agama ni, kita kena kembali kepada siapa yang mencipta kita. Di situ Pak duduk sekali, mula-mula sekali. Kembali kepada persoalan utama. Siapa cipta kita? Kalau nak kata agama Hindu tu betul, apakah Tuhan Hindu tu mencipta orang Hindu? Tidak. Kalau nak kata Buddha tu betul, apakah Tuhan Buddha tu yang menciptakan pengikut Buddha? Tidak. Nah, jadi kita poin nombor satu sekali ialah kita kena cari siapa yang mencipta kita. Kalau semua agama tu benar, maknanya Tuhan ni banyaklah yang mencipta. Betul ke Tuhan ni banyak? Betul ke Tuhan ni banyak? Maknanya orang Yahudi ni Tuhan dia yang cipta dia. Orang Kristian ni Tuhan dia cipta dia. Orang Hindu Tuhan dia cipta dia. Kalau Tuhan tu masih banyak-banyak pesing, nescaya kejadian manusia pun akan banyak fashion. Kenapa Tuhan Hindu tak ciptakan orang Hindu dengan tanda dia? Ni adalah ciptaanku sebagai Tuhan Hindu. Kenapa Tuhan Buddha tak ciptakan? Ni adalah ciptaanku sebagai orang Buddha. Tak. Semua manusia hari ni sama saja. Tak beza. Antara bangsa mana pun melainkan warna kulit dia beza. Tapi mata dia dua, lubang hidung dia dua, telinga dia begitu, gigi dia begitulah, mulut dia begitu, tangan dia. Semuanya menunjukkan bahawa dia datang daripada pencipta yang satu. Dia datang daripada pencipta yang satu. Jadi tugas kita mencari pencipta yang satu ni. Di saat kita jumpa Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh sang pencipta,
Maka itulah yang kita pegang erat-erat dan kita pegang kemah-kemah dan kita kata inilah agama yang benar. Dan bukan kita yang kata. Allah, pencipta kita yang kata. Dia kata apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Sebab Islamlah yang dia wahyukan kepada utusannya. Jadi untuk seseorang mendakwa agama Islam satu-satunya yang benar, itu adalah hakikat realiti yang mesti diakui oleh semua manusia sebenarnya. Dan untuk kata semua agama lain pun betul juga, dia ada Tuhan dia, kita ada Tuhan, maka perkataan itu sebenarnya salah. Jadi kebenaran mesti dizahirkan sebagai benar, kesalahan mesti dijelaskan sebagai salah. Kenapa? Kerana Tuhan mereka yang mereka sembah tu bukanlah Tuhan yang sebenar. So bukan kita nak dakwa kita. Ada kata jangan sombong seolah-olah kita je benar. Tak, kita bukan sombong. Soal kebenaran ni bukan masalah sombong ataupun kita rasa kita ni betul. Tak. Soalnya kita membenarkan kebenaran hakiki. Takkanlah cikgu tu masuk 2 kali 2, 4. Ada jawab 5, betul juga. Ada jawab 6, betul juga. Ada jawab 7, betul juga. Semua jawapan betul berlaku. Sedangkan hak paling betulnya soalan 1 je, 2 kali 2 adalah 4. 1 campur 1, 2. Itulah jawapan dia. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh kata 1 campur 1, 3 tu salah. Kalau lagu tu maknanya mereka hidup dalam fantasi yang realitinya mereka sendiri tak sedar kesalahan tu. Jadi untuk anak-anak muda, kenalilah agama. Jangan terpengaruh dengan fantasi liberal yang konon-kononnya nak harmonikan antara agama ni. Kita kena harmonikan, jangan kita bergaduh. Semua agama tu benar berlaku. Jawapannya, kita boleh harmoni dengan manusia, tapi apakah kita harmoni dengan pencipta kita? Apakah kita akan harmoni dengan pencipta kita? Kalau seorang tu dia kata semua agama tu sama je, betul lah, dia boleh harmonikan antara dia dengan manusia lain. Tapi apakah ini pendekatan harmoni antara dia dengan Allah, Tuhan pencipta dia? Jawapannya sama sekali tidak. Sebab ayat yang kita baca semalam, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba biayatihi. Siapakah dia yang paling zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau berdusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kalau mereka tak beriman kepada Allah, mereka zalim. Kita tak boleh nak kata semua sama. Dan Allah Ta'ala kata ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Di dunia memang boleh harmoni. Pasal apa? Sebab mereka ada rezeki masing-masing di dunia. Harmonilah. Kita pun hidup aman damai. Orang Islam tak kacau orang kafir tak kacau orang Islam. Tapi kita tak ajak langsung dia kepada agama Allah. Malah seorang Islam dia sendiri pun mengakui agama dia pun sama juga, betul juga agama dia. Harmonilah di dunia, tak ada masalah. Hidup kita warga negara, sama-sama warga negara, sama-sama bangsa, sama-sama tempat kerja, sama-sama sekolah, sama-sama. Harmonilah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Tapi cerita dia akan bermula, beza dia bila hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Bila datang utusan kami, yakni Allah Azza wa Jalla hantar malaikat, cabut nyawa dia. Bila tercabut nyawa, nak harmoni lagi. Kita nak kata kepada malaikat siapa sama je berlaku agama Yahudi kok,
Nasrani ko, Kristian ko, gapo ko. Layan. Kita nak harmonikan malaikat. Malaikat tak terima alasan kita. Tak layan. Malaikat akan tanya apa dia? Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah. Malaikat akan tanya, mana dia yang kamu sembah selain Allah? Di saat ni orang yang kata mana semua agama tu betul, mereka akan menangis. Mereka akan menyesal. Ruginya dulu aku tak kata Allah yang benar. Ni rosaknya pemikiran liberal. Duk budak-budak lah ni duk kata kita pendekatan harmoni. Kita cakap beragama, resis lah, gapo lah, ekstremis lah. Jadi seorang tu siapa tak boleh nak cakap Islam agama yang benar. La ilaha illallah. Bermula mana tak tahulah kesalahan ni. Untuk para asatidzah, cikgu-cikgu, kalau ada yang mendengar, tolonglah. Untuk para ibu bapa, tolonglah. Masukkan dalam pemikiran anak-anak kita, masuk SIM card nombor satu sekali ialah SIM card tauhid. Hanya Allah Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang mencipta sekalian alam. Dia dan dialah yang berhak disembah. Hak lain tak boleh mencipta walau seekor lalat. Hak lain tak boleh mencipta walau sebutir nasi. Hak lain tak boleh menghidupkan dan mematikan. Tak boleh. Yang boleh mencipta ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Nak kena masuk SIM card tu, SIM card tauhid dalam kepala. Masuk. Ni anak muda boleh seolah-olah dia apa? Dari sudut nampak di media tu nampak seolah-olah dia ni harmoni lah konon-konon. Orang kita gitulah lah ni nak orang harmoni. Kita masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk, berbilang bangsa, berbilang agama. So kita kena harmoni. Tak boleh kata Islam saja agama yang benar. Ni nak jadi sampai macam Pancasila dekat Indonesia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betul ingat perkataan saya. Betul kita boleh harmoni antara sesama manusia. Tapi persoalannya, apakah kita boleh harmoni dengan Allah? Dengan tanggapan begitu. Malaikat tak tanya dah. Malaikat kata, "Ainama kuntum tad'una min dunillah." Mana dia yang kamu sembah selain Allah? Minta tolonglah dengan dia. Hari ni, hari malaikat cabut nyawa, hari yang kita sebut sebagai total loss ni, hari ni, mintalah dengan Tuhan yang kamu sembah. Mana dia? Qalu dhallu anna. Jawapan mereka apa dia? Telah hilang daripada kami. Semuanya telah lenyap daripada kami. Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah tu, semuanya telah hilang lenyap daripada kami. Tak jumpa mana dah, tak tahu. Mereka sendiri pun bukan Tuhan tu kak. Hilanglah. Wa syahidu ala anfusihim. Masa itulah baru mereka bersaksi annahum kanu kafirin, bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Jadi kerja amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyelamatkan manusia yang kufur daripada kesusahan hari akhirat. Kerja dakwah ni sebenarnya kerja menyelamatkan orang-orang yang kufur daripada azab di hari akhirat. Memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang sebenar, agar apabila mereka mati, mereka kenal atau mereka dapat bernaung atau dapat minta tolong dengan Tuhan yang benar. Hari di mana tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hari dunia ni memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi ramai yang mengaku jadi Tuhan. Tapi hari di akhirat tak ada seorang pun berani mengaku. Allah Ta'ala kata, Maliki yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan.
Tak ada yang lain. Tak ada orang berani mengaku pun. Sehingga disebut dalam ayat lain, limanil mulkul yaum. Allah Ta'ala tanya, milik siapakah hari ini? Diam, tak ada orang jawab. Seorang rabuk yang disembah selain Allah di atas dunia. Senyap, sunyi, sepi. Tak ada seorang pun berani jawab. Allah Ta'ala kata, lillahil wahidil qahar. Hari ini milik Allah satu-satunya dan dialah yang maha perkuasa. Habis itu nak selamat hari itu dengan agama lain. Sebab tu kita ni alhamdulillah, 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 Allah bagi hidayah kepada kita kenal Allah. Walaupun kita tak pernah nampak, walaupun kita tak pernah jumpa, tapi datang kepada kita ayat-ayatnya, firmannya melalui utusannya yang mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kenal dia dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan kita tahu bagaimana cara untuk mengabdikan diri kepadanya, maka ikutlah jalan yang lurus itu. Dan kita minta dengan Allah agar Allah tetapkan hati kita di atas jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Itu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Minta jauhlah daripada jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Dan minta juga jauh daripada jalan orang-orang yang sesat. Ini tauhid, ini akidah, ini iman. Yang mana bila kita kembali kepada Allah, inilah harta kita yang paling utama. Kalau orang tak ada lah dia. Apa yang akan berlaku kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah? Atas dunia, harmoni. Harmoni memang bagus. Kita boleh kerja dengan dia, boleh ajak dia makan rumah kita, kita pergi makan rumah dia. Yang penting makanan tu halal lah. Boleh ada bisnes, dia pun kita ada bisnes, dia kaya, kita miskin. Dia senang, kita susah. Tak apalah hak tu. Tapi maknanya atas dunia ni harmoni. Tapi bila sampai hari akhirat, hak tadi bila mati malaikat tanya dah. Bangkit pula hari akhirat. Hidup sekali lagi. Hidup sekali lagi tak sama dah hidup kali kedua ni. Apa yang akan berlaku? Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Ayat kita baca hari ni. Allah berfirman, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Masuklah kamu bersama umat-umat. Tapi dalam terjemah kita tu neraka duduk depan. Masuklah kamu ke dalam neraka. Tapi kalau ikut terjemahan harfiah Quran, neraka tu duduk belakang sekali cerita dia. Qala dukhulu fi umamin qad khalat. Masuklah kamu bersama-sama umat yang terdahulu daripada kamu. Minal jinni wal ins. Dari kalangan jin dan manusia. Masuk ke mana? Finnar. Masuk ke dalam neraka. Jadi atas dunia dah tak jumpa dah harmoni. Atas dunia harmoni, beres. Masuk kubur, dah tak ada dah Tuhan mereka. Bangkit di hari akhirat, Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam neraka. Yang ni hak kita nak harmonikan. Hak ni hak kita kata tak apa, betul belaka. Tak sama antara orang yang duduk di jalan syurga dengan orang yang duduk di jalan neraka. Tak sama. Jangan kata semua agama ni sama. Sama ni atas dunia mu nampak ya. Tapi orang yang kata Islamlah agama yang benar kerana mereka melihat pandangan akhirat. Hari akhirat hanya Islam saja yang Allah Ta'ala terima.
Hari akhirat hanya Islam saja yang Allah masukkan ke syurga. Kenapa hanya Islam? Sebab hanya Islam yang sembah Allah. Sebab hanya Islam yang menyembah Tuhan yang menciptakannya. Sebab hanya Islam agama yang diredai oleh Sang Pencipta. Agama lain tidak akan masuk syurga. Mereka akan terjerumus ke dalam neraka. Walau banyak mana pun agama mereka. Walau kumpulan mereka tu ramai. Dia tak boleh undi dah hari akhirat. Ya Allah, kita undi. Nah, siapa hak paling ramai, hak hari ni masuk syurga. Hak paling ramai memang ahli neraka lah ramai. 9,999 banding 1. Setiap 1,000 hanya 1 ahli syurga. 9,999 ahli neraka. Dia tak kira majoriti dah hari akhirat. Hari akhirat tak ada dah majoriti. Siapa majoriti, dia masuk syurga. Tak ada dia istilah majoriti. Di hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah, dialah masuk syurga. Walaupun yang tak beriman ni ramai, seramai itulah akan dihumban ke dalam neraka. Jadi kebenaran bukan dengan majoriti. Kebenaran bukan dengan tagline harmoni semata-mata. Kebenaran ialah apabila kita beriman dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan tidak ada agama lain melainkan Islam. Ni nak suruh faham. Tolonglah kat video ni, hantarlah, share lah, biarlah buh dalam TikTok pun tak apalah. Tak aja kita tak ada TikTok. Pasal apa? Kesian anak-anak muda yang terpengaruh dengan pemikiran liberal. Orang tak perasan. Orang yang tidak belajar agama, mungkin dia pun tak perasan. Pada dia, okey je. Okey di dunia. Tapi kalau kita kembali merujuk kepada cerita akhirat, sangat tidak okey. Di mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan kata kepada mereka, Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kamu bersama dengan umat-umat sebelum kamu yang sama sifatnya dengan kamu. Apa dia sama sifatnya dengan kamu? Sama-sama hak tadi. Kazzabu, mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ni masuk mana? Masuklah kamu ke dalam neraka. Bila masuk, Allah Ta'ala cerita lagi. Apa lagi cerita dia? Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk, tiap-tiap umat masuk, mereka akan mengutuk atau melaknat saudaranya. Melaknat saudara mana ni? Saudaranya. Laknat siapa saudaranya? Orang-orang. Sebab mula aku masuk neraka. Sebab mulalah duk mengutuk sama-sama dia. Dia duk mengutuk syaitan. Dia duk mengutuk pemimpin, duk kutuk kawan, kutuk habis. Sebab kamulah aku masuk neraka. Kenapa kamu tak bagi tahu aku? Kamulah ajak aku dulu. Tak? Aku dulu nak pergi semayang, tapi kamu ajak aku pergi panggung wayang. Aku dulu masuk Islam, tapi kamulah pergi ajak aku masuk Kristian. Contohlah. Aku dulu begini. Dia pula tunjuk orang tu, tunjuk orang ni. Macam lah ni lah. Nah, manusia ni sikap dia suka menyalahkan orang lain. Jadi dia masuk neraka pun dia salah orang lain. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Allah Ta'ala kata setiap kali umat tu masuk, dia mengutuk saudaranya. Mengutuk, melaknat saudaranya. Saudara mana ni? Orang hak masuk sebelum dia lah. Dia kutuk siapa? Kutuk hak ada dalam tu dah. Dia kutuk. Mung masuk dulu. Sebab mung lah. Allahul musta'an. Allah Ta'ala kata apa? Hatta idza daraku fiha jami'a. Sehingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya.
Bila semua dah masuk belaka, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama. Mana yang kemudian berkata kepada yang dulu. Yang dahulu tu ada hak masuk dulu, ada hak masuk kemudian. Berkata yang kemudian kepada yang dahulu. Siapa yang dahulu ni? Siapa masuk dulu? Nanti kita baca dulu ayat baru kita bagi tahu. Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, masa tu baru mengaku, baru kenal Tuhan. Baru kenal Tuhan. Dia pun kata kepada Tuhan yang sebenar. Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Hak masuk dulu tu, hak menyesatkan mereka. Berarti siapa yang menyesatkan orang, dia akan masuk dulu ke dalam neraka. Pengikut dia akan ikut belakang dia. Maknanya akan masuk kemudian. Siapa yang menyesatkan, dia akan masuk dulu. Siapa yang disesatkan, dia akan masuk kemudian. Yakni pemimpin dia lah. Pemimpin yang menyesatkan, dia akan masuk dulu. Kerana dosa dia pun besar, kemudian orang ni masuk kemudian. Tapi yang kemudian ni kata apa? Dia kata, Ya Allah, dia kata, orang ni lah yang menyesatkan kami dulu atas dunia. Ni kena ingat pemimpin-pemimpin kesesatan. Bahawa pengikut dia akan mengadu kepada Allah. Seramai mana pengikut dia, pengikut ni akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia ni lah yang sesatkan aku dulu atas dunia. Bukan setakat tu saja, dia berkata, fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab seksa yang berlipat kali ganda dari azab neraka. Setiap pengikut ni minta Allah Ta'ala timpakan azab berkali ganda, lipat kali ganda kepada pemimpin dia. Orang yang dia sesatkan. Pemimpin ni minta dengan Allah, fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, bagilah azab sekali ganda lagi daripada neraka. Marahnya mereka kepada orang pemimpin mereka. Pemimpin mana? Pemimpin yang membawa mereka ke neraka. Kena ingat, pemimpin ni tak semesti yang berjawatan. Tak semesti yang berjawatan. Orang yang pimpin tangan kita, bukan semuanya orang berjawatan. Waktu kita pimpin jalan, mungkin ada budak kecil pimpin jalan. Kita ni orang tua, budak kecil. Kita orang buta, budak orang celek pimpin. Betul tak? Bukan semestinya ada jawatan. Soal sesat ni, agama ni kadang-kadang boleh jadi yang menyesatkan kita orang yang kita duduk follow dekat Facebook tu. Boleh jadi yang menyesatkan kita orang yang duduk kita follow dalam TikTok, dalam Twitter, dalam Instagram zaman lo ni lah. Influencer boleh dikategorikan sebagai pemimpin, yakni dia yang memimpin, orang yang memimpin manusia dari sudut bukan jawatan, tapi dia memimpin kefahaman. Dia bagi kopak liberal, geng-geng liberal duk ajar dalam tu. Mereka ni ramai follower. Follower ni akan kata kepada Allah, kepada influencer dia. Bahasa kita lah ni lah. Rabbana atihim Rabbana fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Dia kata, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, dialah menyesatkan aku dulu sebab aku duk follow dia dekat Facebook dulu. Dialah menyesatkan aku dulu sebab aku duk follow dia dalam TikTok dulu. Dialah sesatkan aku sebab aku follow dia dalam IG dia. Boleh berlaku tak lagu tu? Boleh.
Ataupun ya Allah, dialah hak sesatkan aku sebab aku duk follow dia dalam siri kuliah dia. Boleh juga. Dialah aku duk follow dia sebab apa? Sebab aku dulu dalam parti dia, kumpulan dia, dalam geng dia. Boleh. Semua bentuk orang yang mengajak manusia kepada neraka, pengikut dia, follower dia, akan minta dengan Allah supaya dilipat gandakan azab pada orang yang telah mempengaruhinya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, kamu masing-masing disediakan azab yang berlipat kali ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Jangan bimbang. Hak kamu minta tu, setiap orang dapat gandaannya masing-masing. Cuma kamu je tak tahu. Kamu rasa kamu hak paling berat azab. Dia pun rasa lagu tu juga. Cuma kita tak tahu azab dia macam mana. Kenapa? Kerana dalam hadis menceritakan seringan-ringan ahli neraka, orang yang dipakaikan selipar di kakinya daripada api, menggelegak otaknya. Di saat itu dia rasa dialah yang paling berat azab, sedangkan dia yang paling ringan. Allah Ta'ala kata, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Setiap orang ada gandaannya, tapi kamu tak rasa, kamu tak tahu hak dia lagu mana. Yang penting memang setiapnya akan diazab disebabkan dosa masing-masing. Kalau dia ramah follower dia, lagi berat dosa dia. Tapi dia bergaduh dalam neraka lagu tu. Si pemimpin ni pula berlepas diri dalam ayat yang lain. Pemimpin ni pula, dia kata apa? Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Yang pemimpin ni pula orang influencer lah bahasa kita lah ni. Influencer ni pula, dia cara berlepas diri ya. Aku tak suruh dia ikut aku. Aku post je. Siapa suruh membaca? Nah, zaman lah ni lah. Aku cakap je. Siapa suruh kamu ikut? Ittabarra alladhina tubi'u. Apabila orang yang diikut berlepas diri dari pengikut. Bahasa pengikut lah ni follower. Bahasa paling moden lah ni follower. Nah, bahasa hak diikut adalah influencer. Nah, influencer. Apa lagi dalam tu? Insta famous. Insta famous. Insta famous. Nah, apa dah? YouTuber. Bahasa lah ni. YouTuber. Insta famous. Apa lagi? Gamers. Gamers ada influence, ada follower dia. Siapa ada follower? Zaman lah ni. Pemimpin ada follower. Parti politik, pemimpin politik ada follower. Pemimpin agama ada follower. Gapalah? Politik, agama ni biasalah. Daripada dulu siapa lah. Tapi zaman lah ni, Insta famous ada follower. Kadang-kadang follower Insta famous ni lagi ramai daripada hak politik dengan siapa lagi? Artis. Ada follower juga, ada fan, pengikut dia, peminat dia. Ikut apa hak dia buat, dia buat berlaku. Biasanya ni Insta famous ni ada follower juta-juta. Kita kalau buka hak ni, hak pemimpin politik pun tak apa banyak tu. Dia artis lagi ramai daripada tu. Zaman lah ni lah. Zaman dulu artis ni orang tak ikut lah. Zaman dulu, kalau zaman-zaman awal-awal Islam tu, golongan hamba je nyanyi ni. Orang merdeka tak menyanyi. Orang merdeka tak ada lah joget. Ni hamba. Hamba je kira ni adalah alat hiburan. Tapi lah ni, dia pasal terlalu ramai peminat, dia pula jadi famous. Apa kita sebut tadi?
Parti pemimpin politik ada follower. Pemimpin agama ada follower. Artis ada follower. Insta famous ada follower. YouTuber ada follower. Gamers ada follower. Semua ni, siapa hak follow, dia akan dipertanggungjawabkan. Tapi di akhirat dia berlepas diri, aku tak suruh pun. Nah, sebab tu dalam ayat yang seterusnya ni Allah Ta'ala sebut, wa qalat ulahum li ukhrahum, berkatalah golongan pertama, yakni ketua-ketua ni hak juramah pengikut lah ni, dia berkata kepada orang yang akhir, yakni masuk kemudian, pengikut-pengikutnya, dia kata kepada follower dia, fama kana lakum alaina min fadl, jika demikianlah hukuman Tuhan, maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan atas kami. Fama kana lakum alaina min fadl, bahasa mudah kita, kamu pun tidak lebih daripada kami. Kita dua ni serupa je. Jangan kata kamu dulu ada kelebihan begini, tak ada. Dia berlepas diri dan dia kata aku tak suruh pun, ni semua salah kamu sendiri. Kamu bukan ada kelebihan pun atas kami. Maknanya apa? Kami tak suruh kamu ikut kami salah kamu sendiri. Itu sebagaimana ayat sebelum ni lah kita sebut tadi. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab. Hatta syaitan sendiri pun berlepas diri. Kita dah pernah baca ayat sebelum daripada ni. Syaitan pun berlepas diri. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Fama kana lakum alayna فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآية. Syaitan kata dalam neraka tu, apabila dah kena humban belaka dalam neraka, syaitan kata apa? Inna allaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah kan janji kat kamu, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku memang janji, tapi janji aku janji tipu. Siapa suruh mau ikut aku? Syaitan kata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cela diriku, sebaliknya celalah dirimu sendiri. Kena ingat ni, followers sekalian. Follower kita tak banyak. Berapa hari ni kita tengah live ni berapa? 80 orang. Tak apa. 100 setengah. Alhamdulillah. 100 setengah lah hak boleh ikut kuliah hari ni. Ada orang sekali awak live juta, 100,000 artis. Gede-gede pun ramai orang duk tengok. Kita tengok ada orang minat je lah. Ada. Kena ingat, setiap orang yang follow kita, hari akhirat dia akan mendakwa kita di hadapan Allah. Baik ke buruk, kalau baik, alhamdulillah, follower kita tu bertambah dengannya kebaikan kita. Tapi kalau kita buat benda buruk dekat media sosial kita, bertambah follower kita, follower tu akan dakwa kita di hadapan Allah di hari akhirat. Pasal apa? Sebab kita yang mempengaruhi dia. Itu kena beringat. Media sosial ni ada baik, ada buruk dia. Baik bagi orang yang guna untuk kebaikan. Tapi buruk bagi orang yang guna dia untuk perkara yang sia-sia. Untuk perkara yang sia-sia. Atas dunia ni famous. Aku follower ramai. Sekali post, ada orang hak retweet balik. Kalau tweet, orang retweet balik puluh-puluh ribu. Kalau post ni tak kat IG, view dia sampai 1 juta.
Okey, bagus. Tapi pos kamu tu memberi kebaikan ke memberi keburukan? Kalau baik, alhamdulillah. 1 juta tadi, dia akan jadi saham akhirat kamu. Kebaikan dia. Tapi kalau dia buruk, 1 juta orang tadi, mereka semua akan dakwa kamu di hadapan Allah. Kena ingat, tu bahaya. Baiklah kita ni, orang panggil biasa-biasa je. Nah, kadang-kadang fitnah ni besar, kita tak nampak. Ni Allahul musta'an. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Oleh itu rasailah kamu azab seksa disebabkan apa yang telah kamu usahakan. Apa yang telah kamu usahakan. Ni kadang-kadang video ni viral, kita tak tahu berapa juta orang tengok. Tak sedar pun. Cuba bayang hak budak hak saya sebut tadi, yang dia kata apa? Ni jangan kata Islam je agama yang betul. Jangan kamu je betul. Nah, orang lain pun ada agama dia. Orang lain pun apa rasa kalau kita ni orang ajak kita masuk Kristian ni, seolah-olah dia nak mengiyakan agama lain. Kita bukan nak berperang, nak bergaduh dengan agama lain. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi kita ajak mereka tu adalah kerana sayangnya kita kepada mereka. Kerana kita nak menyelamatkan mereka dari azab Allah di hari akhirat kelak. Itu maksud dakwah. Kalau dia ajak kita kepada agama dia, maksud dia lain. Itu kerana nak kumpulan dia. Tapi kita ajak mereka kepada Islam bukan untuk kita. Kita ajak dia untuk Islam, kepada Islam adalah untuk diri dia. Kita ajak dia masuklah Islam bukan untuk kita. Kita Islam lah. Tapi kita ajak tu kerana kita sayang kat dia. Kita bimbang kalau dia tidak beriman kepada Allah, hari akhirat nanti dia akan menyesal. Jadi bukan untuk Islam ni kalau tak ada orang sembah Allah pun Allah tetap Tuhan. Allah tak rugi sekupang pun. 1 sen pun Allah Ta'ala tak rugi. Kalau semua manusia ni kufur kepada Allah, yang rugi siapa? Manusia. Jadi di saat orang ajak menyembah Allah, sebenarnya orang tu nak menyelamatkan seseorang. Orang tu nak menunjukkan kepadanya jalan syurga. Jadi tak sama kalau orang Kristian ajak masuk Kristian dengan orang Buddha masuk agama Buddha, ada Hindu masuk agama Hindu. Tak sama. Sebab mereka tidak mengajak kepada sesuatu yang selamat. Nak beza kita, walaupun pada kepercayaan dia kata dia selamat lah. Itu kepercayaan dia, keimanan dia. Tapi kita kena, setiap orang memang ada keimanan masing-masing. Sebab tu kita kata kita ni tidak nak perang, tapi kita nak ajak kepada kebaikan. La ikrah fiddin, betul, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kena jelaskan kepada mereka hak-hak Tuhan, hak-hak Allah, ayat-ayat Allah. Kena sampaikan kepada mereka. Soal dia nak ikut ke tak nak ikut, itu terpulang. Tapi dakwah kita kena ajak, kena royak kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita daripada azab seksanya. Kita bimbang kita yang tidak mengajak ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang kata orang panggil, memang kita tak kata semua agama tu sama. Hak kita tak ajak ni pun Allah Ta'ala persoal. Apatah lagi kalau orang hak ajak kepada semua agama tu sama. Semoga Allah melindungi kita dan anak cucu kita lah, zuriat keturunan kita daripada kekufuran. Bacalah doa Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala selamatkan anak cucu dia daripada kesyirikan. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi mereka duduk dalam neraka tu duduk bergaduh sama dia.
Dan Allah Ta'ala kata, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan merasa angkuh dari mematuhinya. Orang yang sombong sebenar-benarnya bukan orang yang kata Islam lah satu-satunya agama yang benar. Orang ni tak sombong. Orang yang sombong sebenarnya ialah orang yang kata semua agama tu betul. Itulah sebenarnya orang sombong. Dia sombong dengan Allah untuk mengakui hanya Allah yang benar. Orang yang sombong ialah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mula sombong. Kita tak sombong bila kita kata hanya Islam agama yang benar. Orang yang kata semua agama sama, itulah sebenarnya orang sombong. Sombong dengan siapa? Sombong dengan ayat-ayat Allah. Sebab Allah kata inna dina indallahil Islam. Tiba-tiba kamu kata semua agama sama. Sombong ya kamu dengan Allah, tak nak dengar Allah Ta'ala kata. Seolah-olah mu nak kata hak Allah tu tak betul lagi. Nah, hak Allah kata inna dina indallahil Islam. Tak betul tu. Mana boleh kata Islam je agama betul? Semua agama betul belaka. Sombongnya kamu dengan Allah. Allah kata macam tu, mu berani sanggah Allah Ta'ala kata. Dialah sombong sebenarnya. Kita mengiyakan apa yang Allah Ta'ala kata. Allah yang kata hanya Islam agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Kita mengiyakan apa yang Allah Ta'ala kata. Dia sombong. Dia sanggah apa yang Allah Ta'ala kata. Ini kadang persepsi tu kena betulkan. Kalau persepsi liberal, kita hak sombong, dia rasa dia je betul, orang lain salah. Dia betul belaka. Tak, kita usaha tu bukan. Kalau kita kata kita betul, memang sombong lah. Tapi sekarang ni, bila kita kata hanya Islam yang betul, bukan kita kata, Allah yang kata. Kita mengiyakan apa yang Allah kata. Jadi kita tak sombong. Yang sombong ialah orang yang dia sanggah pernyataan Allah tu. Orang lagu ni, Allah Ta'ala kata apa? La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Kenapa? Untuk apa dibuka pintu langit ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ringkas cerita, pintu langit ni akan dibuka. Setiap hari ada trafik naik turun antara bumi dengan langit. Ada trafik. Setiap hari. Pagi petang akan ada malaikat naik, akan ada malaikat turun. Setiap hari. Ada malaikat naik, ada malaikat turun. Naik hak pagi, turun shift siang. Sampai malam naik siang, turun shift malam. Turun naik. Antara bumi dengan langit ni ada trafik. Tujuannya apa? Dia akan bawa dua benda. Pertama, malaikat akan bawa amalan-amalan yang baik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang manusia buat ni, malaikat akan naik persembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala tanya malaikat, apa yang hamba aku buat hari ni? Jadi malaikat pun hantar laporan, report pada Allah. Sedang Allah maha mengetahui, dia dah tahu dah. Tapi itu tugas malaikat untuk report kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha berkuasa. Satu lagi yang naik ialah kalau manusia terhidup dia beramal, dia naiklah. Satu lagi yang naik ialah ruh manusia. Ruh manusia yang mati akan dibawa malaikat untuk naik menghadap penciptanya. Dua perkara ni. Amal soleh dan ruh manusia. Tapi
Bila Allah Ta'ala kata la tufattahu lahum abwabus sama, orang yang mendustakan ayat Allah tidak akan dibuka baginya pintu langit. Pertama, amalan mereka tidak akan naik kepada Allah. Berarti Allah Ta'ala tak pandang dan tak kira pun amalan mereka. Apa yang mereka buat sia-sia. Tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Sebaliknya sampai hari akhirat, bila orang lain timbang amalan kebaikan, dia tak ada amalan kebaikan. Kemudian dia fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka tidak akan dinilai sedikit pun. Tak ada kebaikan langsung. Okey. Satu, amalan mereka tak naik ke langit. Yang kedua, roh mereka pun bila mati, waktu nak dibawa ke langit menghadap Allah Azza wa Jalla, akan ditanya oleh malaikat penjaga langit. Kata malaikat penjaga langit, ma hadhihi ruhul khabithah. Apakah roh yang buruk ini? Siapakah yang buruk ini? Yang busuk. Jadi akhirnya malaikat penjaga langit tak buka pintu langit dan dia tidak akan dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Sampai hari akhirat pun Allah Ta'ala tak tolong mereka, tak pandang mereka tu. Sebab tu bila sampai hari akhirat, mereka akan terkapai-kapai dalam kegelapan mencari bantuan yang tidak akan kunjung tiba. Cerita hari akhirat ni gerun. Semoga Allah Azza wa Jalla tetapkan iman kita. Kita bukan cerita dengan kesombongan, oh akulah betul, tak. Tapi kita cerita bahawa supaya kita berpegang teguh dengan tali Allah. Tidak ada jalan yang menyelamatkan kita dari azab Allah melainkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang belum Islam, kita harapkan mereka ni kembali kepada Islam. Kita harapkan semua, kalau boleh semua manusia ni kita nak suruh masuk syurga belaka. Tapi apakan daya, bukan mudah semudah yang kita nak. Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada mereka dan Allah Ta'ala bagi mereka ujian. Mereka telah memilih untuk tidak beriman, maka kesudahan yang buruk untuk mereka. Kita pula mintalah hidayah daripada Allah dan syukurlah kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita hidayah. Orang-orang kafir tidak akan dibuka bagi mereka pintu langit. Hatta yalijal wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Sehingga unta masuk ke lubang jarum. Makna mustahil lah nak masuk syurga. Ada yang baca hatta yalijal jummalu. Jummalu ni tali kapal. Tali besar. Tali kalau ikat kapal tu, tali besar tu. Tali tu pun kalau nak masuk dalam jarum ni, tali besar, memang tak boleh nak masuk. Ada dua-dua dalam tafsir tu ada, tapi jumhurnya berpandangan maksud yang umum adalah unta lah. Walaupun ada orang yang cerita tentang i'jaz Quran, dia kata makna yang sebenar ialah tali besar tu masuk dalam lubang jarum. Barulah tali kan, benang dengan tali besar, memang tak masuk lah. Tapi ma'ruf juga perumpamaan sehingga unta masuk ke lubang jarum tu adalah perumpamaan yang menunjukkan bahawa mustahil sampai bila-bila mereka ni akan masuk syurga. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, disediakan bagi mereka hamparan-hamparan dari api neraka, wal iyadzu billah, dan di atas mereka ada lapisan-lapisan penutup dari api neraka. Dia dalam api neraka ni ditutup rapat, tutup.
Panas tu tak tahulah lagu mana. Berapa ribu darjah Celsius. Tak tahu. Terlalu panas. Hancur. Hangus. Tapi kerana Allah nak mengazab, mereka tak mati. Dan setiap kali terbakar, mereka akan diulang kembali ciptaannya. Wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi zalim paling utama sekali, jangan zalim dengan Allah lah. Jangan sembah selain dia. Walaupun orang hari ni baik akhlak dia dengan manusia, sesama manusia baik, tapi bila dia tak settle dengan Allah pencipta dia, tidak ada kebaikan sedikit pun. Selama dia buat dengan manusia, manusia tu tak boleh nak balas sedikit pun. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita mengadu dan tempat kita berlindung dan berserah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jagalah iman, jagalah tauhid. Ajarlah anak-anak kita SIM kad tauhid tu. Dia yang paling utama. Sebab ramai orang hari ni dia hanya kenal Islam dengan amalan, tapi dia tidak diperkenalkan Islam dengan akidah. Islam sembahyang 5 waktu, Islam puasa bulan Ramadan, Islam buat haji, Islam bayar zakat. Itu semua amalan. Islam buat baik kepada ibu bapa, Islam buat semua amalan. Tapi mendahului amalan itu ialah akidah. Apa dia akidah? Islam adalah agama daripada pencipta kita. Islam ataupun agama adalah berkaitan dengan menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan tidak ada yang mencipta melainkan Allah. Justru tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Okey? Kita sambung besok hari pada balasan Allah kepada orang-orang yang beriman pula, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.